Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam pelajaran matematik tahun 2 dan pada kali ini cikgu akan menerangkan bagaimana untuk melakukan pembahagian wang sehingga 100. Sebelum cikgu memulakan penerangan ini, cikgu nak murid imbas kembali kemahiran bahagi yang kita telah pelajari sebelum ini. Sama seperti darab, penguasaan sifir juga amat penting. Dan untuk bahagi wang ini, operasi pengiraannya sama seperti bahagi yang kita belajar sebelum ini. Cuma ada penambahan unit RM iaitu unit ringgit Malaysia. Dan di sini cikgu akan tunjukkan beberapa contoh supaya murid dapat memahami kemahiran bahagi wang ini. Contoh yang pertama, RM8 bahagi 2. Murid masih ingat lagi bentuk lazim bahagi adalah berbentuk rumah. Ada nombor yang berada di dalam rumah dan ada juga nombor yang berada di luar rumah. Dalam soalan A ini, RM8 bahagi 2. So, kita nak tengok nombor yang berada di luar rumah iaitu nombor 2, iaitu gandaan sifir yang perlu kita gunakan. Okey, seperti yang kita dah pelajari sebelum ini, cikgu menggalakkan murid untuk senaraikan sifir di tepi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kemudian, kita cari nombor yang sama. 8, ada tak 8? Ada. Dan kita tengok kedudukan yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Nombor 8 ini berada di kedudukan yang keempat. Bermakna 4 letakkan di atas rumah. Nombor yang kita bulatkan ini tolak dengan 8. 8 tolak 8 jadi kosong ataupun sifar dan kita boleh buat titik. Dan kita kembali kepada jawapan yang berada di atas rumah itu. Di dalam rumah ada ringgit Malaysia, RM, bermaksud di atas rumah pun mesti ada tulisan ringgit Malaysia. Dan ini adalah jawapannya. Okey, ingat kembali apa yang kita belajar dalam kemahiran bahagi sebelum ini. Cara pengiraannya sama, cuma yang berbeza sedikit adalah ada unit. Okey, contoh yang kedua. RM24 bahagi 4. Kita tengok nombor yang berada di luar rumah. Nombor 4 bermakna gandaan sifir 4 yang perlu kita gunakan. Kita senaraikan sifir 4 di tepi. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Kemudian untuk pengiraan seperti ini yang melibatkan 2 digit, cikgu menggalakkan murid untuk buat pengasingan nombor. Kenapa? Sebab kita nak fokus satu persatu dulu. Okey, kemudian kita dah buat pengasingan nombor ataupun kita buat satu garis tengah yang memisahkan antara kedua-dua nombor ini. Kita akan mulakan dengan nombor yang berada di depan iaitu nombor 2. Ada tak 2 dalam sifir 4 ini? Tak ada. Yang paling hampir pun 4, tapi 4 lebih besar daripada 2. Kalau nombor yang berada di sifir lebih besar daripada nombor yang berada dalam rumah dan tak ada juga nombor yang berhampiran, bermakna kita tulis kosong di atas, tolak kosong di bawah. 2 tolak kosong jadi 2. Adakah ianya sudah selesai? Belum lagi. Kita tengok sebelah 2 ada nombor 4. Nombor 4 ni kita belum sentuh lagi. Kita salin kembali nombor 4 ni di bawah nombor yang terakhir tadi, iaitu nombor 2. Jadi 24. Kemudian kita lihat ada tak nombor 24 dalam sifir ini? Ada. Dan kita kenal pasti kedudukan yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedudukan yang ke-6 kita letakkan di atas rumah. Nombor 24 kita susun ikut nilai tempat dan kita tolakkan. Sama juga operasi tolak mula daripada belakang. 4 tolak 4, kosong. 2 tolak 2, kosong. Dan sama juga di dalam rumah ada RM, di atas rumah pun ada RM juga. Dan inilah jawapannya. Okey. Harap murid jelas dalam kedua-dua contoh ini. Seterusnya cikgu akan tunjukkan lagi pengiraan yang melibatkan 10. Bahagi melibatkan 10. Contoh C. Katakanlah RM90
bahagi 10. Kita nak gunakan sifir berapa? Sifir 10. Sebab apa? Sifir nombor yang berada di luar rumah ini adalah gandaan sifir dia. Kita senaraikan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian, sama seperti pembahagian 2 digit tadi, cikgu lebih mengesyorkan murid untuk buat pengasingan. Tujuan buat pengasingan ni kita nak memfokuskan satu persatu dulu nombor. Dan kita tengok nombor yang depan sekali, iaitu nombor 9. Ada tak nombor 9? Tak ada. Yang paling hampir pun 10, tapi nombor 10 ini lebih besar dari 9. Bermakna kita tak ada nombor yang kita boleh ambil di sini. Kita letakkan kosong di atas, tolak kosong di bawah. 9 tolak kosong, 9. Dan kita tengok sebelah 9 yang di atas ini ada nombor kosong. Bila jumpa kosong ni, jangan kamu biarkan. Kita selesaikan sampailah tak ada lagi nombor yang kita boleh tengok, kira. Kita ambil kosong, kita tulis nombor yang terakhir tadi. Jadi 90. Ada tak 90 di sini? Ada. Kedudukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kedudukan yang ke-9, tuliskan di atas rumah. Tolak dengan 90. 9 dan kosong. 0 tolak kosong, kosong. 9 tolak 9, kosong. Dan jangan lupa tulis unit ringgit Malaysia di atas rumah. Okey. Contoh-contoh tadi, A, B dan C adalah pengiraan daripada bentuk lazim bahagi. Seterusnya, sekiranya cikgu menulis beberapa ayat matematik yang memerlukan murid untuk melakukan pengiraan. Okey, contoh D. Katakanlah cikgu ambil RM12 bahagi 3. Sama dengan berapa? Ini dinamakan sebagai ayat matematik. Ini nama dia kita sebut sebagai ayat matematik. Ayat matematik. Okey, macam mana nak buat? Dia ada banyak cara, tetapi bergantung kepada soalan yang murid jumpa. Katakanlah kalau ada setengah-setengah kita menggunakan konsep bahagi. Konsep bahagi ni, contoh, kita dah belajar SAK, semua ahli kumpulan. Murid boleh gunakan konsep itu untuk menyelesaikan masalah ini. Maksud dia 12, maknanya kita ambil nombor. RM ni kita asingkan. 12, katakanlah kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian S, A, ahli. Ahli ni ada 3, maknanya setiap 3 kita buat 1, 2, 3, 4. Bermakna ada berapa kumpulan? 1, 2, 3, 4. Jawapan dia 4. Ini kalau kita menggunakan konsep bahagi. Kita dah belajar SAK sebelum ini. Ataupun kalau memerlukan kita buat bentuk lazim. Kalau buat bentuk lazim, sama juga. Nombor yang, katakanlah cikgu ulang balik. RM12 bahagi 3. Sama dengan berapa? Nombor yang di depan ini kita masukkan di dalam rumah. Kemudian buat rumah, nombor 3 letakkan di luar. Di luar rumah ini adalah sifir yang perlu kita susun. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Kemudian, sama juga kalau melibatkan 2 digit, asingkan ikut nilai tempat. Kemudian kita mulakan daripada depan. Tengok 1. Ada tak 1 dalam sifir 3? Tak ada. Yang paling hampir pun 3. Tetapi 3 ini lebih besar daripada 1. Bermakna tak ada nombor yang kita boleh ambil. Kosong di atas, tolak kosong di bawah. 1 tolak kosong, 1. 2, tuliskan di bawah nombor, di tepi nombor yang terakhir tadi, jadi 12. Ada tak 12? Ada. Kedudukan 1, 2, 3, 4. 4 tuliskan di atas, 12 tuliskan di bawah. 2 tolak 2, kosong. 1 tolak 1, kosong. Okey. Dan jangan lupa ada unit ringgit
yang berada di dalam rumah mesti juga diikuti di luar rumah. Okey, dan jawabnya adalah RM4. Okey, di sini cikgu dah tunjukkan beberapa contoh penerangan bagaimanakah untuk melakukan bahagi wang sehingga 100. Contoh A, contoh B dan contoh C melibatkan pengiraan yang ada bentuk lazim bahagi. Tetapi dalam contoh D ini, cikgu menerangkan beberapa konsep pengiraan bahagi. Okey, yang pertama adalah melibatkan kita buat konsep SAK. Sebelum ni kita dah belajar S, semua, A ahli, K kumpulan untuk mencari jawapan. Dan seterusnya kalau melibatkan bentuk lazim bahagi, seperti yang kita dah belajar sebelum tadi, bagaimanakah untuk menyusun bentuk lazim, nombor mana yang berada di dalam dan nombor mana berada di luar, dan juga prosedur-prosedur yang berkaitan. Okey, harap murid dapat memahami setiap penerangan yang cikgu berikan dan siapkan latihan yang diberi di dalam buku aktiviti dan juga latihan yang ada di dalam modul. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.